Saya itu yang sedang dilakukan oleh ramai pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM ataupun STPM. Dan saya ingin bertanya kepada anda bertiga sebagai seorang siswa ya. Saya buat kajian secara rambang sepanjang saya bersama dengan pelajar-pelajar universiti. Mereka ada kalanya menerima pensyarah-pensyarah jemputan daripada industri, sama ada pengurus syarikat, pemilik syarikat, pemegang saham ataupun pengurus besar. Dan seolah-olah apabila saya bertanya kepada pelajar-pelajar ini, mereka berkata mereka lebih suka mendengar celoteh dan apa yang dinyatakan oleh pensyarah-pensyarah jemputan melalui industri kerana mereka lebih praktikal berbanding dengan pensyarah-pensyarah di universiti yang hanya memberikan teori semata-mata. Walhal saya berpendapat bahawa teori itu sama penting. Tapi macam mana? Adakah ini satu masalah apabila mereka menggemari pemain-pemain industri untuk memberikan sebagai satu panduan kepada mereka? Izinkan saya untuk mengupas sikit. Tapi izinkan saya juga untuk tinggalkan dulu soalan ni. Saya nak kupas sikit soalan yang dikemukakan oleh penonton tadi. Silakan. Sebenarnya saya melihat kalau kita ingin bekerja berdasarkan minat, berdasarkan kesesuaian, saya melihat boleh. Tapi kalau kita lihat 10 tahun dulu boleh kalau kita menjangkau ke belakang. Tetapi kalau pada era sekarang, pada zaman sekarang dengan ekonomi, dengan masalah boleh dikaitkan masalah ekonomi lah sebenarnya, meleset dan tak menentu sekarang, sepatutnya graduan ataupun siswaza maupun pelajar-pelajar yang telah tamat belajar sepatutnya memilih dari segi peluang, bukannya dari segi kesesuaian, bukannya dari segi minat. Kalau dia memilih dari segi peluang, saya yakin banyak peluang. Contoh dari segi sektor berniaga, usahawan dan sebagainya. Tapi kalau dia hanya nak berdasarkan nak jadi engineer pula, engineer JKR memang susah nak dapat berdasarkan pengalaman. Tetapi kalau dia keluar sikit, lari daripada minat dia sebagai seorang engineer tu menjadi seorang kontraktor, menjadi seorang usahawan dan sebagainya, ataupun buka hardware kan. Jadi kita jadi di situ saya ingin menyatakan bahawa kalau dia ubah pendirian dia berdasarkan peluang, bukan berdasarkan kesesuaian, saya fikir dia mampu untuk mencorak hidup dia selepas itu. Dan berbalik kepada soalan ataupun tadi yang saya tinggalkan tadi, sebenarnya kalau kita lihat di universiti banyak jurusan dan sebagainya, dan tidak dinafikan bahawa praktikal pun ada, seperti yang dikatakan tadi pensyarah daripada jemputan. Kebanyakan bila disebut jemputan, mestilah pensyarah yang dijemput dan mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai pengalaman, mempunyai praktikal yang dia ada dalam diri dia, dan diajar pada pelajar-pelajar di universiti maupun di mana-mana saja di dalam universiti tersebut. Tetapi kita kenapakah soalan tadi, kenapakah pelajar lebih suka kepada pensyarah yang dijemput? Adakah ini jadi satu masalah sebenarnya? Sebenarnya kita perlu lihat sebenarnya kenapa pelajar itu minat. Sebenarnya pelajar itu minat, saya yakin bahawa kerana pelajar-pelajar ni, saya yakin daripada sewaktu kecil lagi kita lihat diri kita sebelum tidur mesti nak dengar cerita daripada mak kita, tak pun daripada orang gaji. Jadi mungkin kita boleh suruh pensyarah-pensyarah kita bercerita. Bukan, itu bukan maksud saya sebenarnya. Sebab maksud saya sebenarnya kita lebih suka sebab pensyarah yang datang apabila dijemput ini, ataupun pensyarah dia ada berpengalaman yang kita boleh relate kan, sebenarnya pensyarah yang mampu bercerita. Contoh soal saya sewaktu saya bekerja dulu. Tapi kalau pensyarah penuh masa daripada selepas universiti, macam mana pula? Habis mesti terus jadi pensyarah? Ya. Saya yakin sepatutnya dia mampu mereka cerita lah. Mereka cerita? Dan sebenarnya mereka cerita itu bukan untuk menipu, tetapi sebenarnya untuk mendidik. Contohnya lah, takkan dia tak tahu tentang contoh. Sepatutnya dia mampu memberi contoh-contoh yang sepatutnya relate lah. Okey, tak apa Zahir. Itu mungkin pandangan anda. Saya nampak Nazrul daripada tadi seperti tak senang duduk. Ada apa yang anda ingin nyatakan, Nazrul? Terima kasih kerana mulia luan. Saya berpendapat bahawa memang ada bezanya antara pensyarah jemputan dengan pensyarah sendiri. Kedua-duanya mempunyai teori yang sama, tetapi praktikal dari segi berbeza. pengalaman, praktikal berbeza. Memang dari pengalaman, mungkin pensyarah yang tadi saudara Zahir berceritakan masa saya kerja dulu, mungkinlah sebab dia memang sudah bekerja. Memang seseorang itu akan menjadi lebih baik jika digabungkan antara teori dan praktikal. Contohlah sebelum saya masuk TV inilah, saya dah ada teori lah. Saya akan senyum, saya akan berterima kasih kepada pengacara majlis. Mungkin selepas saya masuk TV, dan kali kedua pula saya masuk TV, saya mungkin akan lebih main. Mungkin saya tidak akan goyangkan kerusi. Mungkin saya tidak akan mengangguk kepala. So begitulah sebenarnya praktikal ni dia akan membuatkan seorang insan itu menjadi lebih baik. Masalahnya tidak semua orang berpeluang seperti anda. Sama juga macam nasib pekerjaan, tak semua berpeluang untuk kerja separuh masa. Kadang-kadang saya tengok apabila mereka berkelulusan mungkin dalam bidang perakaunan, tiba-tiba dapat peluang menjadi seorang dengan izin sales girl atau sales boy. Dia tak nak buat.
Apabila masuk dalam sebuah syarikat, dikata oleh sebuah bos atau seorang bos. Bos kata, okey, saya nak hari ini anda photostat 5,000 naskah. Lepas tu besok buat kopi untuk 20 orang. Lusa saya nak anda bakar kek. Lepas tu saya nak anda beli biskut. Sampai dia kata, saya bukan belajar bidang ni, saya belajar bidang perikanan. Lalu dia berhenti kerja. Jadi itu satu masalah saya rasa, Is. Macam mana, Is? Sepatutnya seorang majikan tu perlu tahu macam mana nak memberi kerja kepada... Tidak boleh disalahkan majikan. Apabila kita sebagai seorang mahasiswa, apa juga peluang yang datang kita ambil. Saya pernah bekerja sebagai pencuci candas, sebagai penjaga pam minyak tu. Saya pernah menjual di pasar malam. Bukan untuk membuat perbandingan, tapi sebagai satu percubaan. Ya, saya setuju untuk sebagai satu percubaan sepatutnya boleh buat semua, tetapi sepatutnya seseorang majikan tu perlu... Anda masih menyalahkan majikan. Saya terasa sebab saya pun majikan. Tapi saya rasa sepatutnya macam tu, majikan perlu bijak membagikan dia. Dan kalau nak suruh bakar kek, PA ada. Kenapa nak suruh orang yang ada yang diberi tugas penolong CEO? Mungkin sekadar untuk menguji kebolehan dia untuk menerima tugas. Dan saya rasa orang tu sepatutnya tahu membezakan antara, oh, ini bukan tugas saya. Okey, kalau macam tu mungkin saya terpaksa fikir 10 kali lah sebelum saya interview anda ataupun menemukan anda. Bukan kerana anda tidak hebat, tapi anda terlampau hebat dan bernas tentang